Berita Tengah Hari edisi Jumaat bersama saya Hazel Desmond. Kuala Lumpur tidak khawatir dengan tekanan yang mungkin dikenakan kuasa asing dalam memperjuangkan hak kemanusiaan Palestin. Ini kerana tiada sebab munasabah untuk mana-mana pihak luar mengugut atau membuat ancaman susulan kelantangan Perdana Menteri berkaitan isu itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pendirian Malaysia berkaitan isu Palestin adalah jelas. Ini adalah pendirian resmi dan negara Malaysia sebagai negara yang berdaulat harus dihormati biarpun pendirian dan pandangan kita berbeza daripada negara-negara yang tidak setuju dengan pendirian. Dan kita juga lihat bahawa suara lantang Perdana Menteri adalah suara lantang bukan hanya masyarakat Islam tetapi masyarakat berbagai agama, dan kita mengutamakan nilai-nilai kesejahteraan di dalam pendirian resmi kita. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di London. Datuk Seri Anwar sebelum ini mendedahkan menerima ugutan daripada negara luar hanya kerana beliau tegas memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Situasi banjir di Perak setakat 8 pagi tadi, penduduk terjejas di 3 daerah bertambah kepada 324 orang berbanding 253 orang pada tengah malam. Mereka berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Di Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 169 penduduk daripada 55 keluarga. PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan pula menempatkan 38 penduduk daripada 15 keluarga. Di Krian, 41 penduduk dari Kampung Matang Tengah berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Loba, manakala PPS SK Kerunai di Hulu Perak menempatkan 76 penduduk daripada 20 keluarga. Di Kedah, 5 daerah dilanda banjir susulan hujan lebat selama beberapa jam. Ekoran itu 3 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas. Daerah yang dinaiki air ialah Baling, Bandar Baharu, Kulim, Kuala Muda dan Sig. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, 2 PPS dibuka di Baling. PPS Sekolah Kebangsaan Siong menempatkan 126 penduduk, manakala PPS SK Seri Bayu dijadikan tempat berteduh buat 21 penduduk. Lebih 100 pelajar SMK Bongor dan SK Seri Perdana Kota bersama guru pengiring serta fasilitator program perkemahan turut dipindahkan. Di daerah Bandar Baharu, PPS Masjid Sungai Batu dibuka bagi menempatkan 9 penduduk. Pemantauan berterusan dilakukan pasukan penyelamat bagi berdepan sebarang risiko. 1,100 sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah sedia ditugaskan bagi menghadapi monsun Timur Laut. Turut dipersiap lebih 100 aset yang dimiliki. Menurut pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zairil Anwar Zulmuj, selain sukarelawan, 10 pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam dan pegawai bersekutu turut sedia digerakkan. 38 kenderaan darat meliputi pacuan 4 roda, lori, ambulans dan van juga berada dalam keadaan baik. Turut sedia digunakan 85 bot. Kita nasihatkan supaya orang ramai yang berada di terutamanya lokasi-lokasi berisiko supaya sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling, sentiasa peka dengan perubahan paras air di lokasi di sekeliling rumah masing-masing dan peka dengan arahan demi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa sekiranya berlaku banjir, sekiranya diarahkan berpindah segera dan mereka bersedia untuk berpindah. Kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO dipererat. Tumpuan diberi kepada 260 kawasan yang sering dilanda banjir. Ini pula susulan keputusan Kerajaan Kelantan melaksana cadangan perubahan kepada Pelan Pembangunan berkaitan pengubahsuaian kawasan sensitif alam sekitar KESAS.
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim secara dasarnya tidak bersetuju dan memandang serius keputusan tersebut. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad menegaskan ia mengambil kira impak negatif yang besar akan terwujud jika cadangan dilaksana. Ini termasuk menjejaskan dasar kerajaan dalam mencapai 50% keluasan tanah berhutan di Semenanjung. Pengeluaran kesas di Jajahan Gua Musang turut dikuatiri akan jejaskan status Taman Negara Kelantan. Penebangan hutan tidak terkawal hasil pengubahsuaian kesas juga berisiko mengakibat banjir. Ia turut beri impak tidak langsung kepada morfologi sungai. Kementerian dan agensi berkaitan akan kemuka bantahan rasmi kepada Kerajaan Kelantan berhubung perkara berkenaan. Kerajaan Kelantan pada 21 Oktober 2020 memutuskan supaya kawasan hutan simpan kekalnya tidak lagi diklasifikasi sebagai kesas. Ini tidak termasuk kawasan punca air atau tadahan air. Pelaksanaan keputusan ini masih di peringkat draft pengubahan rancangan kemajuan di negeri Kelantan. Adakah Encik Ibrahita dan Anesh bersetuju mengambil Encik Pravin dan lelaki Krishna sebagai suami yang sah? Tular hantaran TikTok mendakwa Menteri Dalam Negeri menikahkan pasangan bukan Islam. Benarkah dakwaan terbabit? Sebahagian pasukan biar betul mendapati dakwaan itu merupakan fitnah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, video yang tular itu merupakan proses pendaftaran perkahwinan sivil. Ia dilaksana selaras Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Selain Menteri Dalam Negeri, akta itu turut membenarkan beberapa lagi individu mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Islam. Perkara tular yang dilakukan Menteri Dalam Negeri itu juga tidak melambangkan mana-mana ritual agama. Sebaliknya, lafaz ikrar yang diungkap merupakan keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata selari Seksyen 233 Akta Berkaitan. Selain Datuk Seri Saifuddin Nasution, perkara sama pernah dilakukan Menteri Dalam Negeri terdahulu. Henti sebar berita fitnah, elak undang salah faham. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kejohanan Hoki Antarabangsa bawah 21 tahun Piala Sultan Johor 2023. Jumaat 27 Oktober, India bertemu Pakistan 3.50 petang. Australia bertemu Great Britain 5.50 petang. Dan Malaysia bertemu New Zealand 8.20 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Eksklusif hanya di RTM. Masih bersama berita tengah hari edisi Jumaat. 77 daripada 207 kes samun yang diterima Polis Kedah sejak Januari lalu berjaya diselesaikan. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh mendedahkan 20 daripada keseluruhan kes samun itu membabitkan laporan palsu. Antara laporan palsu diterima termasuk pengadu mendakwa disamun hingga dokumen peribadi miliknya hilang. Justru laporan palsu dibuat bagi memudahkan urusannya memohon kad pengenalan baharu. Beliau turut mendedahkan antara pembuat laporan palsu adalah pelajar. Dia tak sedar nanti bila polis siasat, laporan yang dia buat tersebut yang kata dia disamun, bila kita membuat penyiasatan rupanya palsu. Dan bila laporan palsu, kita akan ambil tindakan kepada dia di bawah Seksyen 182 yang telah membuat laporan palsu. Itu implikasi dia. Dan bila dia disabitkan kesalahan itu akan menyebabkan rekod jenayah di sana. Individu yang buat laporan palsu serta beri maklumat palsu berdepan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM20,000 atau kedua-duanya.
Jenazah penyanyi kumpulan Indigo Allahyarham Bud akan dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara hari ini. Pengebumian dijadual diadakan selepas solat Jumaat. Allahyarham Bud atau nama sebenarnya Badrul Izhan Yop Abdullah meninggal dunia malam tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 48 tahun di tempat kerjanya di sebuah bengkel di Ampang. Sebelum ini, Allahyarham dilapor menghidap kencing manis dan menjalani pembedahan buang 3 jari kaki Mei tahun lalu. Beberapa bulan kemudian, semua jari kakinya terpaksa dibuang. Allahyarham Bud, penyanyi kumpulan Indigo yang ditubuhkan pada 1996 dan popular dengan lagu-lagu berentak pop Melayu. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil mengucapkan takziah kepada keluarga Bud Indigo. Menerusi Facebooknya, Fahmi mendoakan agar keluarga Allahyarham tabah menerima pemergian insan tersayang. Bekas Perdana Menteri China Li Keqiang meninggal dunia. Mendiang dilapor menghembuskan nafas terakhir selepas mendapat serangan jantung. Menurut media tempatan, bekas pemimpin berusia 68 tahun itu mendapat serangan jantung semalam. Keqiang kemudian meninggal dunia pagi tadi ketika berehat di Shanghai. Beliau menjadi Perdana Menteri ketika pentadbiran 2 penggal pertama Presiden Xi Jinping. Sepanjang menjawat jawatan berkenaan, Keqiang terkenal dengan usaha reformasi ekonomi. Kesatuan Eropah menggesa gencatan senjata di Gaza segera dilaksana. Turut disaran dilaksana koridor kemanusiaan bagi membolehkan bantuan sampai kepada orang awam. Gesaan dibuat EU selepas sidang kemuncak kesatuan itu di Brussels. Negara anggota mahu akses yang selamat diwujudkan bagi membolehkan bantuan dihantar kepada penduduk. Leaders emphasized that the siege must stop and that it is of utmost importance that the Palestinian people and the hostages and all those who are in Gaza have access to humanitarian aid. EU memberi jaminan untuk bekerjasama dengan rakan di Asia Barat demi kebajikan orang awam. Kata sepakat dicapai meski kesatuan dengan 27 anggota itu memiliki pelbagai pendirian dengan lebih banyak yang condong menyokong perjuangan Palestin. Suspek tembakan rambang di Maine, Amerika Syarikat dikenal pasti sebagai anggota simpanan Angkatan Tentera negara berkenaan. Perkara itu didedahkan pihak berkuasa semalam. Salah seorang jiran mendakwa dia pernah mendapat maklumat bahawa suspek dirawat di sebuah hospital mental di Augusta. Suspek Robert Card, 40 tahun, dilapor berada di sana selama berminggu-minggu. Ratusan polis digerakkan untuk memburu suspek. Kad melakukan tembakan rambang di sebuah pusat bowling dan bar di bandar Lewiston semalam. 18 individu terbunuh dan 13 lagi cedera. Susulan itu, semua sekolah di bandar berkenaan diarah tutup dan penduduk diminta kekal berada di rumah demi keselamatan. Sekian berita tengah hari edisi Jumaat. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.